Murid TV KPM. Letihnya. Hei, laparlah pula. Sebaik ada buah. Kenapa warna buah ni berubah Hei, mana nak makan ni? Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam, cikgu. Makan tak ajak cikgu ni. Bukan tak nak ajak cikgu. Tapi warna buah ni dah berubah cikgu. Kenapa Hakim jangan risau. Cikgu akan terangkan sebentar lagi dalam pengajaran kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya Lokman Hakim. Sebelum tu seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana jua kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran kimia bersama dengan cikgu kita yang sangat luas pengalamannya, iaitu Cikgu Syarin Hanum. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Hakim. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah cikgu sihat pada hari ini. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Syarin yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Baik cikgu, ramai yang tertanya-tanya sebenarnya, apa kaitan buah yang saya nak makan tadi tu yang berubah warna tu dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini? Okey, begini sebenarnya Hakim, kenapa tadi buah apple kan? Buah apple yang Hakim dah bawa bekal daripada rumah tadi berubah menjadi warna perang. Okey, kerana sebenarnya itu adalah satu tindakan semula jadi. Okey, daripada buah itu apabila sel-selnya tadi telah musnah bila kita potong. Jadi enzim di dalam buah apple tadi telah bertindak balas dengan udara atau oksigen. Dan proses ini kita panggil pengoksidaan. Jadi lapisan yang terbentuk itu adalah satu lapisan melanin yang berwarna perang. Jadi tindak balas pengoksidaan itu cikgu akan terangkan dalam pelajaran kita pada hari ini. Pandai Hakim bawa buah hari ini. Saya tak sabar nak belajar bersama dengan cikgu pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, jom kita buat SOP dulu. Okey, saya pakai dulu semestinya cecair pembasmi kuman, kemudian jemput cikgu. Kadang-kadang sebab kita kan suka pegang macam-macam cikgu. Yang kedua, kita kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai pelitup muka. Cikgu, saya rasa tak seronoklah kalau kita berdua sahaja pada hari ini. Kalau saya nak jemput kawan-kawan lain bersama dengan kita, boleh cikgu? Okey, boleh. Silakan. Okey, jemput masuk kawan-kawan saya dalam talian. Itu dia. Cantik-cantik hari ini mereka semua. Baiklah, boleh tak kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Silakan. Bermula dengan Arif Shah. Silakan, Arif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Tengku Arif Shah bin Tengku Syahrir. Saya belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Boleh panggil saya Arif. Okey, jadi ini anak murid cikgu lah ya? Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki. Baiklah, seterusnya Swita. Silakan Swita, kenalkan nama dan dari sekolah mana? Selamat sejahtera kepada cikgu dan Abang Hakim. Saya Swita Ampar Chandra Kumar dari SMK Universiti. Abang Hakim boleh panggil saya Swita. Okey, baik. Terima kasih kepada Swita. Seterusnya Arisha. Silakan. Arisha. Assalamualaikum Abang Hakim dan Puan Syarin. Nama saya Nur Arisha Kristina binti Nazli. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Taman Melot Aminuddin Baki. Abang Hakim panggil saya Arisha. Arisha, okey. Baik, terima kasih kepada Arisha. Dan seterusnya kita ada Amsyar. Dekat-dekat namanya. Okey, silakan Amsyar.
Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amsyar Nur Hakim bin Abdul Rashid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Kuala Lumpur. Dan abang boleh panggil saya Amsyar. Okey, baik. Amsyar, seterusnya Natasha. Silakan Natasha. Okey, jangan lupa onkan mic Natasha ya. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Abang Hakim dan Cik Usharin. Nama saya Natasha Nadia binti Azman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras. Boleh panggil saya Natasha. Okey, Natasha. Seterusnya Sharifah. Silakan Sharifah. Selamat sejahtera Abang Hakim dan Cik Usharin. Nama saya Sharifah Arimatisha daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras. Boleh panggil saya Sharifah. Okey, terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita masing-masing dari dua buah sekolah. Yang pertama Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Kuala Lumpur. Baiklah, saya nak pilih 3 orang, boleh ke cikgu? Boleh. Untuk tanya Silakan. pandangan mereka berkenaan dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Saya suka Arif lah. Okey Arif, apa pandangan anda berkenaan dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini iaitu kimia? Silakan Arif. Pada pandangan saya, kimia pada mula-mulanya memang ada susah sikit. Tapi kalau belajar sungguh-sungguh, boleh skor boleh menjadi senang. Ya, betul. Dia agak susah sikit tapi kalau kita fokus belajar apa yang cikgu ajarkan kepada kita, insya-Allah kita boleh skor. Baik. Kemudian Arisha mungkin? Apa pandangan anda Arisha? Pandangan saya tentang topik ni sebenarnya dia agak mengelirukan, tapi kalau buat banyak latihan dan fokus apa yang cikgu cakap, saya rasa boleh kuasai. Ya, betul. Kena fokus barulah kita boleh skor, boleh jawab dengan mudah. Okey, terima kasih. Arisha, seterusnya Amsyar. Pandangan anda berkenaan kimia? Okey, pandangan saya juga sama seperti Arif. Sewaktu tingkatan 4, saya fikir bahawa subjek kimia ni agak sukar. Tapi apabila belajar bermula pada tingkatan 4, saya fikir subjek kimia ni subjek yang menarik dan menyeronokkan. Dia tak susah, cuba kita boleh buat. Ya, tak susah. Kita boleh buat. Rasa tak sabar dah kita nak mulakan kelas bersama dengan Cikgu Syarin. Tapi sebelum tu Cikgu, kita berehat seketika. Boleh ke Cikgu? Boleh. Okey. Kita rehat dulu. Kita rehat dulu. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Nak berjaya ada proses, nak berjaya jangan zalim. Kembali bersua dalam Sukses bersama saya, Lokman Hakim. Masih lagi bersama dengan Cikgu Syarin Hanum Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Kuala Lumpur. Bagaimana murid-murid dalam talian? Dah boleh kita mulakan kelas? Kalau boleh, minta duit sikit. Okey, ceria mereka dan semangat mereka cikgu. Semangat. Okey, inilah yang kita nak kan? Okey cikgu, bila sebut tentang mata pelajaran kimia ni, satu mata pelajaran yang sangat luas. Jadi untuk hari ini kita nak fokuskan kepada bahagian yang mana cikgu? Okey, terima kasih Hakim. Sebenarnya apa yang akan kita pelajari pada hari ini sangat dekat dengan diri kita dalam kehidupan kita seharian. Okey, apa yang kita akan belajar pada hari ini kita panggil tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan yang mana kedua-duanya kita gabung sebagai keseimbangan redoks. Okey, baik. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Hakim. Apa khabar murid-murid semua? Sudah bersedia untuk bersama cikgu pada kali ini? Alhamdulillah, pada kali ini cikgu akan menghurai, kita akan mengupas soalan-soalan dalam topik keseimbangan redoks. Okey, kita lihat apa yang akan cikgu bincangkan bersama-sama dengan anda semua. Okey, topik ini luas. Seperti tadi Abang Hakim kata kimia itu luas. Keseimbangan redoks ini pun luas. Pada hari ini cikgu akan sentuh 3 sahaja
dari standard kandungan yang ada dalam bidang pembelajaran keseimbangan redoks, iaitu pengoksidaan dan penurunan, dan yang kedua keupayaan elektrod piawai, dan yang ketiga sel kimia. Okey, kita lihat pada akhir slot kita, sebab slot kita fokus kita menjawab soalan. Apa cikgu harapkan daripada murid-murid atas talian cikgu ataupun penonton-penonton Didik TV semua, kita akan dapat menjawab soalan berkaitan dengan definisi tindak balas redoks, contoh-contoh tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang berlaku. Seterusnya, kita menggunakan keupayaan elektrod piawai dalam menentukan ejen pengoksidaan atau ejen penurunan, dan yang akhir sekali kita akan menerangkan tentang sel kimia berdasarkan tindak balas redoks yang berlaku. Okey, kita pergi yang pertama. Bahagian yang pertama, cikgu panggil slot pengoksidaan dan penurunan. Semua dah ready kan? Okey, dalam bahagian ini, soalan akan berfokus kepada definisi. Okey, definisi apa? Definisi apa maksud tindak balas redoks? Apa yang dikatakan tentang tindak balas pengoksidaan? Apa itu tindak balas penurunan? Ejen pengoksidaan itu apa? Ejen penurunan itu apa? Itulah fokus soalan. Kalau tadi kita kata fokus kan, so cikgu pun dah fokuskan apa yang soalan akan kemukakan kepada murid-murid semua. Okay, sebelum kita pergi kepada format soalan sebenar, cikgu nak uji Hakim. Ya. Rakan-rakan kita kat atas talian sana ingat ke apa yang cikgu cantik, ajar? cikgu. Cantik. Okey. Hakim boleh pilih lah. Okey, saya pilih cikgu. Cikgu nak beri definisi tentang pengoksidaan dan penurunan berdasarkan 4 aspek ini. Okey, saya pilih. Iaitu oksigen, hidrogen, elektron dan juga nombor pengoksidaan. Okey, Hakim boleh pilihlah. Saya pilih Sharifah lah cikgu. Boleh Sharifah nak memberi definisi bahagian yang mana? Boleh pilih, Sharifah boleh pilih sebab dia orang pertama. Okey. Sharifah, pilih Sharifah. Silakan. Saya memilih oksigen. Okey, ya. Oksigen apabila berlakunya pengoksidaan, oksigen akan bertambah. Apabila berlakunya penurunan, oksigen akan berkurang. Okey, so kita ada tambah oksigen dan pengurangan oksigen. Okey, terima kasih Sharifah. Okey, seterusnya. Yang kedua. Okey, saya pilih yang kedua cikgu. Lelaki lah pula. Saya pilih Arif. Silakan Arif. Okey. Apa pilihan anda? Saya pilih elektron. Okey. Pengoksidaan adalah penurunan bilangan elektron, dan penurunan adalah peningkatan atau penambahan bilangan elektron. Okey. Okey, cikgu betulkan sikit ayat Arif tadi, betul dah tu maksud dia. Okey. Pengoksidaan ialah kehilangan elektron. Hilang Arif guna istilah tadi penurunan. Okey, so maksud dia elektron hilang atau di derma. Cikgu tak berapa suka hilang macam sedih. Derma elektron, manakala penurunan ialah penambahan elektron. Okey, jadi ada dua lagi dekat sini. Okey, untuk hidrogen, siapa nak? Okey, saya pilih Natasha. Silakan Natasha. Untuk hidrogen. Bagi hidrogen, tindak balas pengoksidaan berkurang, manakala bagi tindak balas penurunan akan bertambah. Okey, dari aspek hidrogen, pengoksidaan ialah kehilangan hidrogen dan penurunan ialah penambahan oksigen. Okey, untuk nombor pengoksidaan cikgu jawab. Okey, boleh cikgu, silakan. Okey, apabila berlaku tindak balas pengoksidaan
nombor pengoksidaan akan meningkat, manakala nombor pengoksidaan berkurang apabila tindak balas penurunan berlaku. Jadi inilah sebenarnya kata kunci yang perlu dikuasai oleh semua murid. Okey, kita lihat kepada soalan yang pertama. Okey, soalan bertanya, set manakah? Jawapan itu menunjukkan definisi yang betul bagi pengoksidaan berdasarkan oksigen, hidrogen dan juga elektron. Okey, tengok pada pilihan jawapan. Okey, siapa yang nak Siapa jawab? nak jawab boleh Sila angkat tangan. Okey. Okey, Arisha. silakan Arisha. Okey, apa jawab? Jawapannya A. A. Okey, Arisha memberi jawapan Okey. A. Okey, kita lihat. Okey, jawapan A, oksigen bertambah atau Okey. penerimaan oksigen, hidrogen kehilangan atau berkurang dan elektron juga kehilangan. Jadi jawapan Arisha Betul. betul. Okey, Okey, tepuk sikit tahniah untuk Aida. Arisha. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey. Okey, siapa nak jawab soalan yang Okey, siapa kedua? yang nak jawab soalan Okey, nombor 2 ni? Silakan antara tangan. berikut yang manakah proses penurunan? Okey. Silakan Sharifah. Sharifah, okey. Apa jawapannya? Adakah jawapan dia B? Okey, Sharifah memberi jawapan B. Kita tengok bersama-sama ya. Okey, jawapan A. Okey, jawapan A, logam plumbum menerima oksigen. Tadi kan tambah oksigen. So ini salah. Sebab dia adalah pengoksidaan. Okey, kita tengok C. Jawapan Sharifah tadi B kan? Okey, kita tengok C, kehilangan 2 elektron. Tadi derma. Okey, pun pengoksidaan. Okey, dan D pun kehilangan hidrogen. So jawapan Sharifah betul. Okey, tepuk sikit untuk kawan kita. Tahniah. Tahniah Sharifah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, persamaan ini menunjukkan satu tindak balas. Okey, manakah yang benar tentang tindak balas ini? Okey, siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, Arif. Silakan Arif. Okey, jangan lupa onkan suara, mic. Okey. A, B Jawapan atau C dia atau D? D. D. Okey, Arif Dadu. memberi jawapan Dadu, D. cikgu. D. Okey, D. Hidrogen ialah ejen penurunan. Okey, kita tengok dari sini ya. Bila murid-murid nak menjawab soalan sedemikian, murid-murid kena menentukan berdasarkan 4 definisi tadi mana yang kita boleh gunakan. Jadi bergantung kepada persamaan. Jadi kalau kita tengok persamaan kat sini Hakim, apa yang kita nak gunakan yang sangat jelas? Apa Hakim? Kita tengok oksigen Okey, kan? betul. Dari aspek oksigen. Ya. So kita boleh guna. Tapi kalau macam pelajar kata, cikgu, boleh tak saya nak guna aspek nombor peroksidaan? Boleh? Boleh Tak ada juga. masalah. Bergantung kepada individu. Mana yang mata dia nampak dulu. Okey. So sekarang kita tengok hidrogen. Dari sini ke sini. Okey, sebenarnya ini ialah anak panah. Okey, hidrogen berubah. Tak ada oksigen, ada O, oksigen. So tambah oksigen. Betul. Bila tambah oksigen, ini adalah pengoksidaan. Okey, tadi definisi tadi. Okey, kuprum oksida pindah pergi sini. Hilang oksigennya. Jadi bila hilang oksigen, kehilangan oksigen ialah penurunan. Jadi itu yang kita kena tentukan dulu. Jadi baru kita pergi kepada pilihan jawapan ini. Jadi pilihan yang pertama, kuprum 2 oksida dioksidakan. Jadi ini salah. Okey. Sebab tu jawapannya salah. Okey, B, nombor pengoksidaan hidrogen berkurang. Okey, hidrogen mengalami pengoksidaan. Tadi definisi kita ialah bertambah nombor pengoksidaan. So salah juga. Manakala C, nombor pengoksidaan kuprum bertambah. Dia mengalami penurunan. Nombor pengoksidaannya adalah berkurang. Jadi salah. Maka jawapan yang Arif beri adalah betul. Okey. Jadi untuk lebih mudah cikgu, murid-murid ni kena lakar ya. Ya, Lakar macam cikgu buat bila tadi tu. dia buat macam tu lebih senang. Supaya lebih Kita nampak tengok lah. soalan yang keempat.
Soalan yang keempat di sini memerlukan kita menggunakan definisi tadi. Untuk menentukan. Tapi di sini cikgu nak bagi sedikit tips. Cikgu. Bila kita menggunakan oksigen sebagai definisi kita, kadang-kadang agak mengelirukan. Cuba kita tengok yang pertama. Ini ada oksigen, ada oksigen, ada oksigen, ada oksigen. Jadi akan mengelirukan kita. Hilang ke? Bertambah ke? Jadi tips yang cikgu nak beri yang memang akan betul ialah apabila kita menggunakan nombor pengoksidaan. Jadi murid-murid boleh menggunakan nombor pengoksidaan untuk menentukan jawapan. Okey, siapa nak jawab nombor 4? Okey, siapa yang nak bantu cikgu nombor 4? Okey, silakan Amsyah. Okey, Amsyah. Okey, bagi soalan nombor 4, saya rasa jawapan sesuai adalah 2 dan 4 iaitu B. Okey, jawapan B. Okey, murid-murid boleh di luar sana boleh sama-sama mencubalah menentukan. Jadi cikgu tunjukkan dekat sini untuk 2 dan 4, okey 4 cikgu ambil dekat sini nombor pengoksidaannya kosong, dekat sini nombor pengoksidaannya -1. Okey, berdasarkan charge dia -1, kosong. Jadi menunjukkan perubahan nombor pengoksidaan. Okey, seterusnya kita lihat soalan ini. Soalan ini menentukan nombor pengoksidaan yang paling tinggi bagi unsur nitrogen. Jadi cikgu nak murid-murid cikgu di sana dengan cepat tunjukkan bagaimana anda menentukan nombor pengoksidaan bagi nitrogen. Okey, cepat. Siapa yang nak bantu cikgu? Angkat tangan cepat. Untuk soalan nombor 5 ni. Nombor 5. Okey. Mungkin siapa tu? Arisha boleh bantu Arisha? Okey, boleh angkat. Cikgu suruh mereka tunjukkan semua dengan cepat. Okey, angkat semua. Okey, angkat cuba. Kertas yang dah ditulis. Okey, atau di ditunjukkan. Okey. Okey, cuba angkat dan kita bandingkan. Siapa yang dah siap? Okay, Swita siapa mungkin? dah siap? Ataupun Amsyah, macam dah siap Amsyah? Okey, siapa dah siap angkat? Tunjukkan. Okey, Sharifah, tunjukkan dekat kamera. Semua tunjukkan dekat kamera. Okey, tunjuk dekat kamera. Okey, kita dapati yang pertama. Yang pertama, kalium nitrat. Siapa buat? Yang tu cikgu KNO2. Okey. KNO2. Okey, siapa buat tadi? Okey, Swita, cuba angkat Swita. Okey, NO2 positif 1. Kat sini positif 1. Okey. NO3 positif 5. Arif buat Arif dekat sikit. Arif buat positif 5 sama NH4. Angkat sikit. Arisha. Siapa? Arisha. Okey, Arisha. Okey. Okey, negatif 3. Okey, siapa lagi? Okey, so ini Okey, Swita cikgu. positif 1. Okey, sama. Sama juga sama dengan Arif. Okey, baik. Okey, jadi kita dapati ini yang paling tinggi. Okey, so dekat sini sama juga macam tadi. Kita kena mengira nombor pengoksidaannya, iaitu bahagian sini dengan sini. Tapi tips dia, bila kita mengira nombor pengoksidaan, angka 2 ini tidak diambil. Jadi bila kita kira, kita akan dapati jawapannya perubahan nombor pengoksidaan dari positif 6 kepada positif 3. Jadi bila ditanya perubahan, mesti nyatakan jawapan sedemikian. Okey, banyak tips yang kita dapat daripada Cikgu Syarin. Jadi kita nak dengar lagi Cikgu, banyak lagi tips daripada Cikgu. Sebelum tu kita nak rehat seketika, boleh ke Cikgu? Ya, boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Syarin Hanum Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur
dan juga murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Kuala Lumpur. Bagaimana setakat ini? Boleh teruskan lagi? Kalau boleh tunjuk sikit. Terbaik. Okey, masih lagi semangat. Terbaik. Okey cikgu, itu kuis untuk yang satu tadi. Kita pergi kepada kuis yang nombor 2 cikgu. Okey, silakan. Okey, terima kasih Hakim. Okay, murid-murid semua, kali ini cikgu akan menunjukkan bagaimana kita menjawab soalan jika kita mendapat satu set tindak balas. Contohlah, dengan kata lain, contoh yang berlaku. Jadi di sini kita ada 3 tindak balas yang kita akan bincang pada hari ini, iaitu pemindahan elektron pada satu jarak, perubahan ion ferrum 2 dan ion ferrum 3 dan sebaliknya, serta tindak balas penyesaran. Jadi seterusnya, ini ialah satu tiub U. Bukan YouTube, tiub U. Okey, jadi tiub U ini adalah satu set radas untuk mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak. Jadi ini adalah susunan radasnya dan apa yang perlu murid-murid ketahui. Okey, yang pertama, kita perlu tahu bahagian lengan yang mana mengandungi ejen pengoksidaan dan penurunan, sebab soalan akan tanya. Okey, seterusnya arah aliran elektron, pemerhatiannya dan tindak balas. Okey, sekarang kita lihat soalan. Soalan yang ke-9. Rajah menunjukkan satu tiub U. Okey, soalan tanya, manakah yang berlaku di X dan Y selepas 10 minit? Okey. Siapa yang nak jawab, sila angkat tangan. Bantu cikgu jawab. Okey. Natasha, okey. Silakan Natasha. Apa jawapannya? Jawapannya C. C. Okey, Natasha jawab C. Kita tengok sama-sama ya Hakim. Okey, yang pertama sekali bila kita dapat soalan macam ni, kita kena tentukan mana ejen penurunan. Okey, jadi X mengandungi larutan kalium aidida. Maka larutan kalium aidida adalah satu contoh ejen penurunan. Jadi sebelah sini akan menjadi terminal negatif. Okey, manakala dia sebab ada 2. Kalau satu negatif, mestilah satu lagi positif. Okey. Jadi air bromin ialah ejen pengoksidaan. So dia ada 2 je tindak balas. Pengoksidaan, penurunan. Kalau itu pengoksidaan, sudah pasti yang satu lagi penurunan. Ya, betul. Okay, jadi kita lihat berdasarkan kepada definisi yang telah kita bincang tadi. Okey, jawapan Natasha tadi C. Okey, ion aidida dioksidakan. Ion aidida dioksidakan menjadi iodin. Jadi betul lah. Okey, kemudian bromin diturunkan. Sebab elektron bergerak. Elektron bergerak sampai sini, bromin yang akan menerima elektron. Jadi kalau tadi definisi kita menerima elektron ialah penurunan. Okey, jadi betul jawapan Natasha. Tahniah Natasha. Okey, seterusnya soalan sama juga. Okey, satu tiub U tapi kali ini cikgu gabung dengan larutan ferrum 2. Tadi contoh yang kedua cikgu. Okey, apa soalan tanya? Okey, tengok ada 3 larutan tadi. Okay, soalan tanya, apa fungsi asid sulfurik cair? Siapa tahu? Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Apa fungsi? Swita. Swita. Okey. Swita. Silakan Swita. Jawapan dia lah untuk melengkapkan lita dengan membenarkan ion-ion bergerak bebas. Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul. Untuk melengkapkan lita. Sebab ion perlu bergerak, baru lita akan lengkap atau bersambung. Sekarang kita fokus kepada elektrod karbon X. Tulis persamaan setengah. Tulis ni cikgu tulislah. Tadi sebab cikgu balik semula. Ini X kan. Kita ada ion ferrum 2. Jadi ion ferrum 2, kerana ion ferrum 2 ialah ejen penurunan, maka dia akan menderma elektron.
Jadi bila derma elektron menjadi ion ferrum 3 dan elektron. Okey. Ferrum 2 ini dia memang kegemaran dia Hakim nak jadi ferrum 3 je. Oh. Tapi Hakim tahu apa ferrum 3 dalam kehidupan kita seharian. Proses ini melibatkan apa? Pengaratan. Kan kita tahu kan pengaratan selalu berlaku. Itu sebab cikgu kata topik ni dekat dengan kita seharian. Betul cikgu. Kita lihat kita punya pintu pagar berkarat. Inilah sebenarnya yang terjadi. Okay? Ion ferrum 3. Ion ferrum 3 ni adalah unsur karat. Okey, nyatakan perubahan warna larutan ferrum 2 sulfat. Okay, siapa nak jawab? Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Okey. Okey, silakan siapa tu? Arisha. Okey. Silakan Arisha. Larutan hijau menjadi perang. Okey, bila menjawab perubahan warna, kita lihat larutan berwarna hijau menjadi perang. Tahniah Arisa. Seterusnya, huraikan secara ringkas ujian kimia untuk kita kenal pasti cation. Ingat, ini sebenarnya bukan topik ini Arif, tapi dia gabungkan dengan topik tajuk asid, base dan garam. Siapa nak cuba jawab? Okey, siapa yang nak cuba? Sila angkat tangan. Siapa nak cuba? Untuk soalan? Okey. Soalan. Topik ini semua pelajar tak berapa gemar ni Hakim. Lambat je angkat tangan tu. Okey. Atau siapa yang nak cuba? Memang sebab mereka merasakan susah. Betul. Tapi macam tadilah kita ada cara, kita senang. Okey, siapa nak cuba jawab? Tak apa, yang penting cuba cikgu. Ya, cuba. Salah tak apa. Salah cuba. nombor 2. Okey. Okey. Ada nak cuba? Okey, Ramsha boleh Ramsha? Okey, ada. Ada nak cuba? Cuba Amsha. Amsha nak cuba. Okey, Amsha cuba. Apa jawapannya? Apa jawapan? Saya tak berapa pasti tapi saya tak apa. Okey. Kita boleh testkan dengan apa-apa logam, betul? Okey, kita tengok jawapan cikgu. Okey. Okey, untuk menguji cation, kita menggunakan banyak reagen untuk menguji ion ferrum 3 ni. Jadi kita kali ni cikgu guna larutan natrium hidroksida. Okey, masukkan larutan natrium hidroksida ke dalam tabung uji dan dia akan menghasilkan warna mendakan perang yang tidak larut. Maka sahlah ion ferrum 3 hadir. Okey, seterusnya kita lihat kita tengok Y pula. Y tadi ibromin kan? Nyatakan satu pemerhatian kalium dikromat. Okey, nyatakan satu pemerhatian yang berlaku di elektrod Y. Siapa ingat apa perubahan warna? Okey, Natasha. Silakan. Okey, kita tengok jawapan. Betul. Betul jawapan Natasha. Larutan berwarna jingga bertukar menjadi hijau. Okey, dan soalan yang terakhir meminta kita, sebab cikgu tunjuk jawapan, sebab tadi cikgu dah tunjuk macam mana kita mengira nombor pengoksidaan kromium dalam ion dikromat. Okey, so dekat situ ialah jawapannya positif 6. Okey, seterusnya kita lihat soalan berikutnya, cadangkan satu bahan yang boleh menggantikan larutan kalium dikromat 6 berasid. Siapa nak jawab? Siapa tahu jawapannya? Silakan. Siapa tahu jawapan? Okey, Arif. Silakan. Apa jawapannya untuk ni? So, saya rasa jawapannya larutan kalium manganate 7 berasid. Okey, betul jawapan. Kita tengok Arif, jawapannya. larutan kalium manganate 7 berasid. Okey, dan jawab soalan yang terakhir, nyatakan arah pengaliran elektron. Tadi cikgu dah terangkan, jadi cikgu jawablah. Dari elektrod X ke elektrod Y melalui wayar penyambung. Itu mesti ada. Jangan dari larutan elektrod X ke elektrod Y sahaja, titik itu tidak diterima. Okay, sebab kita tak tahu dia nak pergi ke mana, langkah ke. Ya, betul. Okey, seterusnya. Okey, ini penyesaran. Okey, satu contoh soalan penyesaran. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Okey. Siapa yang nak jawab? Silakan. Penyesaran. Siapa tu? Sharifah, okey. Okey.
Jawapan dia D. Okey, D. Dadu. Kuprum mengalami pengoksidaan. Betul Ini dia punya clue. Okey. Dia punya larutan bertukar menjadi warna biru bermakna ada ion kuprum di dalamnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada keupayaan elektrod piawai. Okey, jadi ini adalah siri keupayaan elektrod piawai yang saintis dah sediakan untuk kita. Kita guna saja. Jadi kali ini cikgu nak terangkan macam mana kita nak guna. Okey, so yang pertama kita nak menentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan yang lebih kuat. Jadi macam mana kita akan menentukan? Senang saja. Kita ada dua tangan kan? Okey. Kita ada sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Maksud dia kita berdiri menghadaplah, bukan berdiri macam ni. Jadi sebelah kiri ialah ejen pengoksidaan dan sebelah kanan ialah ejen penurunan. Apabila siri ini menurun ke bawah, ejen pengoksidaan semakin kuat, manakala ejen penurunan semakin lemah. Okey, jadi kita lihat. Bila kita dapat soalan macam ni, apa yang perlu kita buat? Cikgu bagi tips. Bila kita dapat satu siri keupayaan elektrod bagi setengah sel, yang pertama murid-murid perlu buat ialah menyusun. Okey, menyusun siri ini mengikut susunan yang paling negatif. Jadi ini yang paling negatif. Okey, ke nilai yang lebih atau paling positif. Jadi di sini senang saja kita boleh tengok. Ingat, sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi kita bolehlah mendapat jawapan. Ejen pengoksidaan paling kuat ialah ion Y2 positif dan ejen penurunan paling kuat ialah Z. Okey. Seterusnya, soalan meminta kita menentukan tindak balas. Okey, tindak balas 1 dan tindak balas 2 yang diberi. Tentukan sama ada tindak balas ini berlaku atau tidak. Siapa nak jawab? Tindak balas mana yang berlaku? Okey, siapa yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Okey, siapa tu? Natasha, silakan. Apa jawapannya? Okey, tindak balas 1 berlaku ke tak berlaku? Tindak balas 1 tidak berlaku. Tindak balas 2 berlaku. Okey, tindak balas 1 tidak berlaku, tindak balas 2 berlaku. Okey, kita lihat. Betul jawapan Natasha. Tindak balas 1 tidak berlaku sebab cuba kita tengok. Okey, ion dikromat tu yang sebelah kiri tadi, dia adalah ejen pengoksidaan yang lemah. Kenapa dia lemah? Nilai dia adalah kurang positif. Jadi dia tak boleh. Kedua-duanya lemah bermaksud tindak balas itu tidak berlaku. Okey, untuk tindak balas 2 pula. Berlaku kerana ia terdiri daripada ejen pengoksidaan dan ejen penurunan yang kuat. Jadi tindak balas boleh berlaku. Jadi tak boleh yang lemah dengan lemah dia tak berlaku. Mesti kuat dengan kuat. Pegang kata kunci itu. Seterusnya, kita pergi kepada soalan sel kimia. Ada satu soalan yang terakhir. Di sini ialah sebuah sel kimia. Jadi kita tengok notasi sel kimia. Notasi sel ialah bagaimana kita menulis sel. Tadi lukisan. Ini menulis sel. Okey, siapa nak jawab soalan ini? Okey, siapa yang nak cuba jawab? Silakan tangan. Amsha. Okey, Amsha, silakan Amsha. Okey. Apa jawapannya Amsha? Okey, untuk menjawab soalan jawapan terusan. Ya. Terus. A atau B atau C atau D? Apa jawapannya? Apa jawapan dia, Amsha? Okey. Amsha tengah Boleh? fikir, cikgu. Amsha tengah mengira. Ya, betul. Ni soalan kira-kira, cikgu. Soalan kira. Ni jadi perlu berhati-hati. Okey. Jawapan dia? B. Okey, kita B lihat. untuk betul. Betul. Okey, macam mana kita mengira? Dia ada formula ni, Hakim. Okey, kita menentukan E0 sel berdasarkan E0 bagi katod tolak
inot bagi anod. Okey, tengok sini A anod K. Okey, katot. Okey. Senang je. AK. So, ambil magnesium, ini katot, ambil nilai dan kita akan dapatlah jawapan seperti Baik cikgu, Amsyar. kita nak uji lagi murid-murid dalam talian kita tapi kita nak rehat seketika, boleh ke cikgu? Ya, boleh. Okey, bersedia ya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Cikgu Syarin Hanum Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur dan juga murid-murid dalam talian kita yang segak-segak dan cantik-cantik belaka. Jangan cakap abang tak payung Baik. Bagaimana setakat ini, boleh teruskan lagi? Kalau boleh tunjuk sikit terbaik. Okey, begitulah. Masih lagi semangat. Setakat ni cikgu, kita punya murid-murid jawab dengan betul semuanya. Adalah yang salah tadi. Biasalah cikgu biasa. Okey, tak apa cikgu, kita sambung uji lagi murid-murid dalam talian kita. Untuk soalan nombor 16 cikgu Okey, silakan. terima kasih Hakim. Jadi kali ini cikgu akan tunjukkan bagaimana kita menjawab soalan berkaitan dengan sel kimia. Jadi dalam peperiksaan kita akan diberikan dengan nilai ini. Jadi bila soalan kata tadi ini dah ada soalan ni susunkan zarah tersebut mengikut susunan menaik kekuatan sebagai ejen peroksidaan dan susunan menurun kekuatan sebagai ejen penurunan. Seperti tips yang cikgu bagi tadi, kita susun. Sebab yang dia bagi ni tidak ikut urutan. Jadi kita susun. Jadi macam mana dia akan dapat? Seperti ini. Ini cikgu dah susun. Cikgu dah susun dari nilai yang paling kecil atau paling negatif hingga ke nilai yang paling besar. Itu tips utama. Itu yang semua murid-murid kena buat. Baru senang kita menjawab soalan. Okey. Sekarang bila kita dah susun, kita terus automatik kita dapat jawapannya Hakim. Susunan menaik kekuatan sebagai ejen pengoksidaan. Kita tahu tadi, sini ejen pengoksidaan, sini ejen penurunan. Jadi kita dapatlah jawapan ini. Dan seterusnya, okey, cikgu nak tengok soalan ini. Ini sel kimia. Okey, lukiskan susunan radas berlabel. Jadi murid mesti tahu melukis. Jadi oleh kerana agak susah kita nak lihat tu, jadi cikgu tunjukkan di sini. Contoh Contoh sebuah rajah yang menunjukkan susunan radas berlabel bagi sel itu dan kita labelkan anod dan katot seperti yang diminta oleh soalan. Okey, seterusnya tulis notasi sel. Okey, ada nak jawab? Okey. Ada yang nak bantu cikgu? Ada nak bantu cikgu dengan untuk cepat? Nombor 2 tersebut. Okey. Okey, siapa tu? Swita. Silakan Swita. ZN. Okey. Lepas tu letak line. Letak line. Okay, ZN 2+. Okey. Lepas tu AG plus, AG tambah. Okey, 2 line, AG tambah. 2 line, AG tambah. 1 line dengan AG. Okey, kita tengok. Okey. Betul jawapan Swita. Tahniah. Okey, seterusnya tadi kita dah ada latihan menghitung nilai inot sel. Jadi cikgu tunjuklah sebab tadi Amsyar kan yang jawab. Okey, dan akhir sekali soalan tentang persamaan ion. Okey, jadi itulah serba sedikit tentang bagaimana soalan sel kimia ditanya. Okey, akhir sekali soalan kebat. Okey, dia minta kita menulis notasi sel tapi syarat dia nilai inot sel yang terbesar. Jadi macam mana cara awak buat? Awak gabungkan ataupun
Okey, awak ambil beberapa pasangan. Ada 1 pasangan, 2 pasangan dan 3 pasangan. Dan kira dulu. Itu langkah. Cikgu harap semua kat sana dah kira. Dan bila kita kira, kita dapati susunan ini mempunyai nilai yang terbesar. Maka kita pun menulislah notasi sel seperti ini. Okey, awak nampak tak dekat sini? Siapa kat sana tahu kenapa tiba-tiba ada? Tadi kan Swita bagi jawapan 4 je, tapi tiba-tiba ada 1 kat belakang. Betul juga. Siapa yang nak bantu? Siapa nak bantu? Ada yang tahu tak? Keliru, cikgu. Keliru ni. Siapa? Mungkin Okey, Sharifah. Syarifah, maafkan saya. Silakan Syarifah. Cikgu, dia disebabkan dia merupakan logam lengai. Ya. Jadi dia Okey, hampir betul, hampir betul Okey, betul. Ini platinum logam lengai. Kenapa kita kena tulis kat sini? Kerana kedua-dua ni adalah larutan. Jadi bila kedua-dua elektrolit dan elektrod adalah larutan, maka kita kena letak 1 logam lengai. Okey, rasanya dah habis semua soalan cikgu. Sekejap je rasa cikgu. Ya, sekejap. Tak puas nak mengajar. Okey, tapi cikgu nak merumus. Apa yang murid-murid perlu fokus untuk menguasai topik ini ialah definisi. Itu je kunci dia. Jadi macam mana kita nak mengingat semua definisi yang telah rakan-rakan kita bagi tadi? Cikgu ada 1 cara kreatif, Hakim. Apa dia? Cikgu akan tunjukkan sekejap. Cikgu guna tangan. Cikgu letak sekejap. Guna tangan. Tangan. Okey, kita ada tangan kanan, tangan kiri. Okey, tangan redak cikgu. Okey, tangan kiri. Tangan kiri. Okey, 2 kan? Kita buat macam ni. Okey, K bermaksud dia cathode. Cathode. Okey, cathode tu elektron masuk sebab dia macam cawan kan? So ini macam T. So penurunan, turun. Okey, tangan kanan. V-nya ke bawah. Okey, peace ke bawah. Okey, ke bawah A. Anode. O. Oksida. Pengoksidaan. Jadi dia adalah ejen penurunan. Elektron akan jatuhlah derma. Peace. Saya selalu guna ni masa ambil gambar, cikgu. Guna peace ni masa ambil gambar je selalunya. Sekarang kita guna peace untuk belajar kimia. Okey, seterusnya cikgu kumpul apa yang anak-anak murid cikgu dah guna. Okey, sebenarnya banyak ini, tapi kita mesti kreatif supaya definisi tadi tidak susah. Okey. Jadi di sini mungkin kita tak ada masa, jadi cikgu terangkan. Sebenarnya ini Arisha dia guna. Ada O tambah. Bermakna ada oksigen, ada nombor peroksidaan. Sini pun sama. NOx versus red cat. Sebab anak murid cikgu belajar di LP, jadi mereka suka menggunakan bahasa Inggeris. Jadi ini banyaklah. Jadi kita boleh lihat semua ini sebagai satu cara bagaimana kita nak menjadikan kimia itu seronok. Jadi yang penting seronok, kita gembira dan mudah faham. Jadi itu sajalah cikgu rasa apa yang cikgu boleh kongsikan bersama murid-murid di luar sana dalam rancangan Sukses SPM 2021. Banyak tips dan ilmu yang telah dikongsikan kepada kita, mudah-mudahan dapat memudahkan kita untuk menjawab dalam peperiksaan nanti. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Syarin Hanum Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur dan juga murid-murid dalam talian dan juga yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.